Badan Kehakiman dan Majlis Peguam diminta selesaikan pertelingkahan. Bank milik asing mungkin dibenarkan beroperasi di Malaysia. Sebarang keputusan bersabit kedudukan Tan Sri Osman Aruf sebagai Menteri Besar Kedah akan dibuat mengikut tata cara yang betul dan diumumkan pada waktu yang sesuai. Justru, kata Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, sebarang desakan meminta beliau mengumumkan pengguguran Tan Sri Osman tidak wajar ditimbulkan. Nak suruh saya kata secara kategorikal, saya akan gugur orang itu, orang ini, tak boleh lah. Sehingga masanya sampai untuk saya gugur. Tidaklah adil kalau saya membuat kenyataan kepada orang lain tentang orang lain. Jadi semalam saya jumpa dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat, Dewan Senit, dan saya cuma boleh bercakap secara umum saja. Kalau saya nak ambil tindakan ataupun nak buat sesuatu keputusan yang melibatkan diri seseorang, saya mesti bercakap dengan orang itu, tak boleh bercakap dengan pres umpamanya. Semalam, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Wakil Rakyat Barisan Nasional Kedah di pejabatnya. Pertemuan sejam itu antara lain membabitkan semua ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen dan Senator. Perdana Menteri juga diminta mengulas laporan sebuah akhbar hari ini bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Kuah, Datuk Seri Sanusi Junid, akan dipilih menjadi Menteri Besar baru Kedah. Laporan itu, tegas Datuk Seri Dr. Mahathir, adalah pandangan peribadi akhbar berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga menasihati Badan Kehakiman dan Majlis Peguam menyelesaikan permasalahan bersama menerusi rundingan supaya keyakinan rakyat terhadap institusi undang-undang tidak terhakis. This debate in the press is not not healthy and not nice when you are talking about judges. If there is a problem, then they can meet the person concerned. I'm quite sure the Chief Justice will be willing to see them. Why not talk like that? You do this kind of thing, your accusation may be correct or incorrect. But what is certain is that you undermine people's confidence in the judiciary, and you do that, you are helping to destabilize the legal system, and that is very bad. Perang dingin itu tercetus apabila Presiden Majlis Peguam, Hendon Mohamad, menuduh Badan Kehakiman tidak mengikut perlembagaan dalam pelantikan hakim untuk mendengar kes air molek. Ketua Hakim Negara, Tan Sri Yusof Chin, menyelar tindakan itu kerana Majlis Peguam tidak merujuk isu itu kepada pejabatnya mahupun membangkitkannya di mahkamah. Mengulas mengenai dakwaan penyelewengan di sebuah syarikat terbitan saham, Perdana Menteri berkata siasatan mesti dilakukan walaupun ia mungkin memberi kesan kepada industri terbabit. Pagi semalam, Suruhanjaya Security memeriksa premis Malaysia Issuing House Sdn Bhd. Sebanyak 70 guni saham Great Wall Plastic Industries Sdn Bhd untuk terbitan awam dijumpai. Ia mengandungi saham bahagian Bumi Putra dan Awam. No, if anybody does something that warrants investigation, the authorities concerned must investigate. The fact that such investigation may cause some loss of confidence is something that we cannot allow to deter us from carrying out our work. That is our stand. Perdana Menteri sebelum itu merasmikan persidangan Kongres Usahawan Wanita Antarabangsa. 400 peserta dari 28 negara menghadiri persidangan 5 hari ini. Sambil menyifatkan usahawan sebagai nadi ekonomi negara, Perdana Menteri menyanjung sumbangan peniaga tempatan. Our businessmen and businesswomen are now a lot more independent, resilient, and are more willing to take calculated risks at home and abroad. They are knowledgeable, dedicated, and committed to building up their companies and corporations. Perdana Menteri berkata Kementerian Pembangunan Usahawan akan mengenal pasti bidang untuk memberi bantuan kepada usahawan wanita.
Selepas perasmian itu, Perdana Menteri berdialog lebih sejam dengan peserta persidangan. Datuk Seri Dr. Mahathir menjelaskan dasar kerajaan khususnya yang mencakupi perdagangan, sumber tenaga kerja profesional dan alam sekitar. Perdana Menteri juga ditanya mengenai gelombang maklumat yang disalurkan menerusi jaringan seperti internet. A government finds itself completely unable to stop information from coming in. So the best way is how do we direct this information in a way that will benefit us. A lot of the things that are coming through the air, through the ether is rubbish. And some people are deliberately pumping rubbish into the internet, for example, and this worries us. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pindaan Akta Perbankan bagi membolehkan bank milik asing beroperasi di Malaysia akan diteliti. We do not discount the possibility of amending the Act if it's necessary. We're looking to it. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar juga berkata pihaknya bersedia mengkaji semula langkah menghentikan pinjaman perumahan kepada kaki tangan yang tidak menjelaskan bayaran perkhidmatan. Menurut surat perkeliling perbendaharaan, pinjaman itu boleh ditamatkan jika peminjam gagal menjelaskan cukai tanah, cukai pintu, bayaran perkhidmatan pembentungan dan lain-lain bayaran. QPEX mensifatkan langkah itu sebagai tidak adil. Kita melihat beberapa masalah yang berkaitan keengganan menyempurnakan tanggungjawab membayar dan sebagainya. Tapi kalau dah ada pandangan balas oleh kesatuan kita, ataupun orang perseorangan, kita boleh teliti balik. Gerakan mencari bayi hilang di Sungai Tahan, Pahang dipergiatkan. Eksersis Kuda Kepang tunjulkan kesediaan Angkatan Tentera Malaysia Singapura. Seorang murid perempuan berusia 12 tahun rentung dalam kebakaran yang memusnahkan 6 rumah kedai di Pekan Jitra, Kedah awal hari ini. Kebakaran berlaku kira-kira pukul 12.45 pagi. Mangsa dikenali sebagai Tan Aini, murid tahun 6 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Chunghua. Ketika kejadian, Tan dikatakan tidur bersama ibu saudara dan datuknya di tingkat atas rumah kedai ini. Bagaimanapun, datuk dan ibu saudaranya berjaya menyelamatkan diri selepas terdengar jeritan nenek Tan ketika itu berada di tingkat bawah. Mayat Tan dijumpai di tingkat bawah dan kini berada di Hospital Jitra untuk bedah siasat. 4 kereta bomba dari Alostar Jitra, Kodiang dan Tunjang dibantu anggota bomba sukarela mengambil masa kira-kira sejam untuk memadam api. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Penguasa Ismail Muhammad Hussein, kerugian dianggarkan lebih RM500,000. Menteri Besar Tan Sri Osman Arif melawat tempat kejadian dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Sementara itu, bomba masih menyasat punca dan jumlah kerugian kebakaran yang memusnahkan sebuah kilang perabot di Ibu Negara awal hari ini. Dalam kebakaran kira-kira pukul 4 pagi ini, semua peralatan dan mesin kilang di Batu 4 Jalan Genting Kelang ini musnah. 4 kereta bomba, 2 dari Jalan Hang Tuah dan masing-masing sebuah dari Pudu serta setapak bersama 30 anggota tiba selepas menerima panggilan pukul 4.20 pagi. Mereka menghadapi kesukaran memadam api kerana pili bomba berhampiran terletak kira-kira 500 meter dari tempat kejadian. Namun tindakan pantas mereka berjaya mengawal api daripada merebak ke perkampungan setinggan berhampiran. Kebakaran berjaya dikawal 1 jam kemudian. Di Kuantan, Pahang, 2 kedai dan sebuah rumah hangus dalam kebakaran di Kampung Balok pagi tadi. Kedai terbabit adalah kedai runcit dan wakil ejen insurans. 2 kereta bomba dengan 25 anggota dari Balai Kuantan tiba di tempat kejadian pukul 9.48 pagi.
Menurut Ketua Operasi Bomba Muhammad Abdul Rahim, api marak dengan cepat. Bagaimanapun, api dapat dikawal dalam masa 15 minit. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih disiasat. Kejadian mendapan tanah yang mengakibatkan keretakan sebuah banglo di Jalan Yap Kuan Seng di Ibu Negara Isnin lalu. Pemiliknya mula merobohkan banglo itu pagi tadi selepas menerima notis daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Selasa lalu. Kerja merobohkan banglo dikendalikan kontraktor yang dilantik oleh Davy Wu, pemilik banglo. Tinjauan kami mendapati pekerja mula meroboh bahagian atap rumah. Selepas selesai kerja meroboh, banglo ini akan dipagar sehingga keputusan ujian ketahanan tanah diterima. Beberapa pegawai Tenaga Nasional Berhad (TNB) membuat pengawasan akhir bagi memastikan pendawaian elektrik dimatikan. Kami difahamkan laporan awal mengenai ujian tanah sudah dihantar ke DBKL oleh pakar perundingan dilantik. Bagaimanapun, Wakil Geo Environment Sindiran Berhad tidak dapat dihubungi manakala pegawai DBKL enggan mengulas lanjut. Hari ini masuk hari keempat sejak keretakan dan mendapan tanah berlaku. Banglo ini terpaksa dirobohkan atas sebab-sebab keselamatan. Kerja merobohkan banglo ini dijangka siap dalam masa 10 hari lagi. Bagaimanapun, punca kejadian masih dalam siasatan. Fazli Ramli, Buletin Utama. Jenazah bekas Menteri Kehakiman Malaysia Allahyarham Datuk Bahaman Samsudin selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang pukul 4.20 petang tadi. Allahyarham yang berusia 89 tahun meninggal dunia kira-kira pukul 6.30 pagi tadi kerana sakit tua. Allahyarham mengebuskan nafas terakhir di rumahnya di Kampung Baru, Kuala Lumpur kira-kira pukul 6.30 pagi. Allahyarham pernah menyandang portfolio kesihatan, buruh dan kehakiman dalam Jemaah Menteri. Allahyarham juga bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah. Usaha mengesan bayi berusia 15 bulan yang terjatuh ke Sungai Tahan Pahang semalam belum berhasil. Bayi berkenaan Najihah Abdul Kasim tinggal di rumah rakit sungai berkenaan dipercayai terjatuh ketika sedang bermain sendirian. Menurut penguasa Taman Negara Ramlah Abdul Majid, ibu bayi terbabit menyedari kehilangan anaknya selepas terdengar benda terjatuh ke dalam sungai. Usaha mencari kini diteruskan sehingga ke Sungai Tembeling 36 km dari tempat kejadian. Pasukan mencari dan menyelamat yang dianggotai Jabatan Perkhidmatan, pasukan penyelam bentung, polis dan orang ramai akan meneruskan gerakan esok pagi. Bangkai ular sawa yang membaham seorang penoreh getah di Felda Redong Segamat 3 hari lalu akan digunakan untuk kajian saintifik. Ia kini ditempatkan di Unit Makmal Jabatan Perkhidmatan dan Taman Negara Kuala Lumpur. Reptilia sepanjang 6.6 meter dan seberat 140 kg ini dibawa dari Segamat ke Jabatan Perkhidmatan di Ceras kira-kira pukul 6 petang tadi. Jantina ular ini dikenal pasti betina selepas dibedah sejurus tiba. Turut ditemui seekor tupai kecil dalam kandungan perutnya. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Perkhidmatan Muhammad Fuad Sharif, bahagian kulit dan tulangnya akan diasingkan bagi tujuan kajian. Proses itu dijangka mengambil masa selama 6 bulan. Hasilnya akan dipamerkan di Muzium Jabatan Perkhidmatan. Fuad berpendapat reptilia ini dipercayai kelaparan selepas proses bersalin kulit. Di Selandar, Melaka, seekor ular sawa yang sama besar saiznya menelan seekor kambing betina milik penduduk kampung Kuala Sungga petang semalam. Kambing ini dipercayai mangsa ke-16 reptilia ini sejak 7 bulan lalu. Ular sawa seberat 110 kg dan panjang 6 meter ini bagaimanapun berjaya dibunuh. Menurut penduduk terbabit, K. Chinya, dia mengesyaki sesuatu apabila mendapati kambingnya hilang. Selepas menyedari dibaham ular sawa, dia terus mendapatkan bantuan penduduk kampung. Ini hari malam, semalam, petang, dapat itu ular, sudah makan, sudah pergi. Saya cari itu ular, baru dapat. Bagaimanapun, penduduk menyedari kawasan kebun di kampung ini adalah sarang reptilia itu. Lepas dah bunuh, kita ramai-ramai bawa ke Pekan Kuala Sungga
untuk menyaksikan pada kanak-kanak yang usia meningkat, kita tunjukkan dia ular ni akan ada lagi wujud dalam tebung ni. Di Taman Samudera Batu Caves, Selangor lain pula ceritanya. Ular menjadi binatang peliharaan kesayangan Muhammad Kasim sekeluarga. Hobi memelihara ular ini bermula 5 tahun lalu. 150 ular daripada 10 spesies dipelihara, antaranya ular sawa, king cobra, tedung selar dan jenis lain yang berbisa. Untuk langkah keselamatan, semua ular diletakkan dalam sangkar agar tidak merayap keluar. Beliau juga dikehendaki memohon lesen untuk memelihara reptilia ini. Tiap-tiap satu ular macam ular sawa satu lesen. Lepas tu tiap-tiap satu spesies satu lesen. Kecuali ular-ular yang kecil-kecil macam kita tengok ular daun, ular air itu tidak dikenakan lesen apa-apa. Penang Port Sendirian Berhad PPSB tetap dengan keputusannya menaikkan tambang feri sekalipun tidak dipersetujui pelbagai pihak. Kadar kenaikan yang dicadangkan sudah diserahkan kepada Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP untuk kajian dan kelulusan. Cadangan menaikkan tambang feri tidak dipersetujui pelbagai pihak, terutama pengguna yang menggunakan perkhidmatan itu setiap hari. Malah, Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata, kenapun pengerusi PPSB, Datuk Zahran Hashim berkata, ia bertujuan menampung kos operasi kerana tambang sekarang menyebabkan pihaknya rugi RM7 juta setahun. Setiap tahun. Dan efisiensi itu akan kurang. Jadi kita tidak mahu satu tangan kita tengok efisiensi, lagi sebelah kita tengok harga. Jadi saya nak serulah kepada pengguna feri, ya, kalau benda ni kalau membenarkan tambang feri itu naik, insyaAllah kita akan dapat membetulkan tambah mutu efisiensi dia. Mengulas isu itu, Ketua Menteri Pulau Pinang, Tan Sri Koh Sukun menyerahkan kepada Kementerian Pengangkutan mencari jalan penyelesaian. No, I'm not saying that we support. We have already made our stand very clear. First of all, we take note of the fact that the ferry fare has not been increased for 30 over years, almost 36 years, no increase, right? So there has to be some adjustment. However, the adjustment should not overburden the lower income group. Maktab Turus Angkatan Tentera MTAT dan Maktab Pegawai Pemerintah Singapura SCSC menamatkan latihan bersama 3 hari tengah hari tadi. Eksersis kuda kepang di Batang Kali, Selangor itu menonjolkan kesediaan rapi oleh tentera kedua-dua negara untuk berdepan ancaman bersama. Eksersis ini disertai 143 pegawai tentera Malaysia dan 67 pegawai Singapura. Latihan diketuai Komandan MTAT Brigadier Jeneral Dato' Abdul Kadir Nordin dan Colonel Lim Poh Seng dari Singapura. Latihan mencakupi teori taktik dan pengurusan pertahanan di samping membuat perbandingan terhadap prinsip pertahanan kedua-dua negara. Peserta kemudian dibawa ke lokasi seluas 100 km persegi. Ia bagi meninjau hasil pengamatan perancangan dan mengukur ketepatan meramah kekuatan serta kelemahan pertahanan musuh. Boleh mendapat lebih lagi pendedahan daripada macam mana dia punya doktrin tentera Singapura macam mana, dan kita boleh bercampur. Although the exercise is a short one, we get to exchange many ideas, and I think this is very useful. For me, the best part of the exercise was to hear some ideas from Malaysians as well as Singaporeans, because as an Australian, we don't very often get the opportunity to hear ideas from people from other countries. Selain dapat berinteraksi, peserta dapat berkongsi pengalaman yang sebelum ini bertumpu kepada interaksi antara kementerian. Eksersis kuda kepang ini menyediakan pegawai dari kedua-dua negara cabaran fizikal dan mental, perancangan operasi yang rapi dan mengesan kekuatan serta kelemahan perancangan musuh. Ia juga mengeratkan integrasi dan kerjasama di peringkat pegawai kedua-dua negara. Azam Yusof, Buletin Utama.
Dalam pada itu, sebuah syarikat tempatan Malaysian Optronic System (MOS) berjaya menghasilkan pelbagai produk canggih untuk tujuan ketenteraan. Antaranya alat pengukur jarak yang menggunakan laser. Alat ini mampu mengesan objek dalam jarak 20 km. Kualitinya menepati spesifikasi antarabangsa. Antara peralatan lain yang dikeluarkan ialah teropong waktu malam. Dan untuk masa depan, MOS bercadang untuk menghasilkan kereta kebal. Projek itu berdasarkan usaha sama dengan sebuah syarikat dari Afrika Selatan. Saya fikir dalam masa 5 atau 10 tahun kita akan melihat lebih banyak pengeluaran bahan industri pertahanan, peralatan industri pertahanan yang betul-betul indigenous, yang betul-betul mempunyai kedudukan keasliannya daripada sini. Dan ini dapat dijalankan. Kita ke segmen sukan selepas ini, antaranya masa depan velodrome rakyat di Ipoh Perak yang semakin sepi. Saya mulakan dengan berita badminton. Tumpuan peminat badminton tanah air kini pasti pada terbuka Kedah yang bermula hari ini. Tetapi pada waktu yang sama, Persatuan Badminton Malaysia BAM juga sedang memikirkan penyertaan pemain di kejuaraan antarabangsa. Tujuannya agar pemain mengumpul jumlah mata yang secukupnya untuk layak ke Sukan Olimpik Atlanta tahun depan. Penyertaan pada Piala Dunia di Jakarta 13 September merupakan langkah awal mereka. Cabaran Malaysia akan dipikul Rashid Siddiq, Ong Yew Hock dan pasangan Chia Soon Kit, Yap Kim Hock. Laluan pasti sukar kerana keupayaan mereka masih rendah dan lebih perit dengan kehadiran penyokong fanatik tuan rumah. Begitupun Persatuan Badminton Malaysia BAM tetap meneruskan percaturan masa depan dengan lebih teliti memilih kejohanan antarabangsa yang bakal disertai. Taraf pertandingan antarabangsa juga diambil kira kerana ia banyak mempengaruhi pungutan mata ke Sukan Olimpik. Selepas itu, sebenarnya berturutan dengan Melaka Open, kita akan ada kejohanan sirkuit Asia yang besar iaitu yang 5 star, Hong Kong Open, kemudian terbuka China, terbuka Hong Kong, terbuka China dan juga terbuka Thailand. Di sini saya rasa kebanyakan daripada pemain-pemain yang sama ada yang layak tak layak akan kita cuba ketengahkanlah. Dan beliau juga yakin persefahaman di antara BAM dengan dua syarikat swasta mampu memulihkan imej negara. Jadi tak ada masalah itu dalam hal itulah. Sekarang ni kita contohnya Su Bengkian Tan Kim He akan ambil bahagian dalam Jerman dan juga terbuka Jerman dan juga terbuka Denmark melalui wiratangkis. Dan wiratangkis mungkin mengemukakan melalui sama ada Persatuan Badminton Pulau Pinang ataupun Kedah itu. Dan Rashid dan Ong Yew Hock juga begitulah akan dikemukakan oleh Nusa Masuri melalui Persatuan Badminton Selangor. Jadi itu tak ada masalah selama ini. Beralih ke olahraga, dua pelari pecut handalan negara berada di minggu terakhir latihan intensif menjelang kejuaraan trek dan padang Asia di Jakarta 20 September ini. Azmi Ibrahim dan Watson Nyambek nyata mesra dan saling bekerjasama sekalipun mereka adalah musuh ketat di balapan. Malaysia belum pernah memenangi pingat emas acara pecut kejohanan trek dan padang Asia. Untuk itu, Azmi mahu mencatat sejarah dan menutup mulut pengkritik persembahannya kebelakangan ini. Dan dia mahu menamatkan kemarau itu di Jakarta. Jurulatih A. Ambarasu yakin negara mampu melakukan sesuatu dengan peningkatan dua atlet muda ini. Menurut beliau, kesungguhan Azmi dan Watson meyakinkannya. Subjek cergasan kita maintain lagi, kita more on teknik, tukar dia punya teknik running style. Masih dia orang ada yang perlu ditukar lah teknik style. Not only Azmi ke ataupun Roslan, all the four groups they need a little bit of change in teknik lah. Dan petang tadi, Azmi dan Watson menjalani latihan kekuatan kaki di bawah perhatian Ambarasu. Apa yang nyata, Azmi berada dalam kedudukan terbaik dan lebih bersedia kali ini. Dan pastinya dia mengharapkan sokongan Watson Nyambek untuk menaikkan nama negara. Mungkin beli break rekod national rekod lah dekat ATF nanti. Macam mana dengan? Dah lama dah. Dengan sparring partner macam mana? Sparring partner? Okey lah. Biasa. So biasa macam mana ni? Okey lah. Sama-sama berjuang lah untuk nama negara kan.
Velodrom rakyat di Ipoh, Perak menempa sebagai sejarah trek lumba basikal bertaraf antarabangsa pertama di Malaysia. Bagaimanapun, setelah lebih 6 tahun, velodrom yang dibina menerusi derma orang ramai ini gagal menemui aspirasi memajukan sukan lumba basikal negara. Buletin Sukan meninjau nasib velodrom ini malam ini. Velodrom rakyat mencatat sejarah kerana dibina dari hasil titik peluh dan rasa tanggungjawab rakyat Malaysia untuk melihat sukan lumba basikal negara bertambah maju. Menerusi derma orang persorangan, persatuan dan syarikat dari seluruh negara, terbinalah velodrom berharga 3.27 juta ringgit ini. Malangnya, velodrom ini jarang menyaksikan kejohanan-kejohanan besar, apalagi menyemarakkan sukan lumba basikal, sekurang-kurangnya di kalangan negeri-negeri di utara Semenanjung. Dan jauh sekali dari melahir, mencungkil dan mendidik bakat-bakat baru. Sukan Malaysia, Sukma tahun lalu, ialah kali terakhir ia menjadi medan perlumbaan. Lantas, walaupun baru berusia 6 tahun, tidak keterlaluan ia lebih daripada gajah putih. Tinjauan kami mengesahkan hakikat ini. Tidak seperti Stadium Eksekutif Raja Azlan Shah, Stadium Tertutup Indra Mulia dan kompleks renang yang bersebelahan dengannya. Dan walaupun struktur utamanya masih utuh, pengawasannya amat menyedihkan. Inilah antara bukti-buktinya. Beberapa bahagian trek terkopak dan tertanggal. Saya memang hari-hari lalu situ, saya tengok dalam sebulan sekali pun tak ada. Sebulan sekali pun tak ada orang pakai. Bagi peminat, velodrom bersejarah ini sepatutnya dimanfaatkan sepenuhnya. Perak pun dah ada pasukan sendiri. Tapi kenapa tak buat macam weekend ataupun hari-hari memang tak boleh lah. Kalau weekend orang boleh buat. Tapi saya tengok sekarang weekend pun tak ada, asalkan bulan. Nyata, nasib yang menimpa velodrom ini dan peranannya tidak boleh dipandang ringan. Velodrom ini dibina hasil derma orang ramai yang ingin melihat sebuah gelanggang lumba basikal dibina. Namun agak mengecewakan kerana penggunaannya tidak dimanfaat sebaik mungkin, sedangkan inilah gelanggang untuk kita melahirkan jaguh lumba basikal. Atas desakan peminat, penggunaan velodrom ini perlu dikaji semula. Kini terpulang kepada pihak berkenaan untuk bertindak. Syed Hisham melaporkan untuk TV3. Masih mengenai prasarana sukan, tetapi dengan cerita dan nasib yang berbeza. Baru tidak sampai setahun mempunyai gelanggang khas, peminat go-kart Lembah Kelang kini dalam dilema. Majlis Pembandaran Kelang MPK kini sah akan membina sebuah stadium bola sepak di sekitar kawasan ini. Ini diakui oleh Yang di-Pertua MPK Abdul Hakim Borhan. Ini bererti masa depan gelanggang go-kart ini bergantung kepada plan struktur pembinaan yang masih dalam peringkat perbincangan. Buat masa ini kita tak dapat memberi satu jaminan lah. Trek ini digunakan secara tetap. Memandangkan kita ada satu pembangunan stadium yang akan dibina tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, saya rasa kalau kita boleh semasa pembangunan stadium tidak mengganggu trek ni, jadi bermakna trek ni masih boleh digunakan. Jadi untuk sementara ni memang kita benarkanlah pada spot ni untuk menggunakan trek ini. Rupa bentuk, kapasiti penonton dan kos pembinaan stadium juga belum diputuskan. Memang kita perlukan trek lagi di negeri-negeri lain kalau boleh. Jadi dapat kita sebarkan sukan karting ini kepada rakyat seluruhnya seluruh Malaysia. 3 kejohanan terbesar cabaran pacuan 4 roda akan mengisi kalender perlumbaan Tan Lasak Silverstone tahun ini. Ia bermula dengan perlumbaan pacuan 4 roda Utara Selatan Asia 23 hingga 30 September. Perlumbaan peringkat Asia ini akan menyaksikan peserta mengarungi laluan yang mencabar membabitkan beberapa kawasan di Malaysia, Thailand dan Laos. Pasukan Silverstone akan menghantar 2 wakil diketuai Ron Lim dan Simon Ong serta pasangan Zainal Abidin dan Kok Sin Yee.
Perlombaan berikutnya ialah Transpan International Jungle Challenge 95 selama 10 hari bermula 1 November di Kuala Lumpur. Dan perlombaan peringkat kedua ini akan membawa peserta menjelajah beberapa lokasi menarik di Perak, Kelantan dan Terengganu sebelum berakhir di Kuantan. Trans Borneo International Jungle Peri Plus pula akan menjadi acara kemuncak aktiviti perlombaan laksak bagi tahun 1995. Perlombaan sejauh 5,000 km itu dijangka menarik penyertaan peserta luar dan bermula 28 Disember hingga 11 Januari 1996. Beralih ke bola sepak Liga J, Nagoya Grampus 8 tersingkir daripada pesada Liga selepas tewas 0-2 di tangan Shimizu S-Pulse. Jaringan Danieli Masaru dan Teroyushi Ito sudah cukup untuk mengecewakan Grampus. Gol pertama diperolehi pada minit ke-14 menerusi sepakan first-timer bekas penyerang Itali yang berganding baik dengan pemain Brazil Santos. Bagaimanapun jaringan itu tidak melemahkan Grampus. Namun beberapa percubaan yang dilancarkan gagal menembusi kubu lawan. Sebaliknya, tuan rumah memperolehi gol kedua jaringan Ito untuk keputusan muktamad Shimizu 2, Grampus 0. Malaysia akan menjadi tuan rumah kejohanan lawan pedang negara-negara Commonwealth Ogos 1998. 250 peserta dari 15 negara dijangka mengambil bahagian. Bagaimanapun, acara lawan pedang tidak tersenara dalam Sukan Commonwealth yang akan diadakan dari 10 hingga 20 September 1998. Sementara itu, New Zealand, Singapura dan Turki akan menyertai kejohanan terbuka Malaysia di Institut Amiruddin Baki, Genting Highlands hujung minggu ini. Kejohanan itu juga sebagai ujian menghadapi Sukan C di Chiang Mai Disember ini. Beralih ke bola sepak wanita Piala Tun Sharifah Roziah, 28 gol dijaringkan dalam 4 perlawanan yang berlangsung petang tadi. Sebelum itu, Johor membelasah Sekolah Antarabangsa Kuala Lumpur 6-0 untuk membolehkan bekas juara itu menentang Sabah di peringkat separuh akhir esok. Sabah yang mencatat jumlah jaringan terbanyak di kejohanan ini meneruskan penguasaan dengan membelasah jiran mereka Sarawak 11-0. Polis Diraja Malaysia muncul juara kumpulan B selepas mengalahkan Negeri Sembilan 8-0. Kemenangan itu membawa mereka menentang Kuala Lumpur di peringkat separuh akhir. Kuala Lumpur layak ke separuh akhir selepas mengalahkan Perak 2-1. Pingpong, England dan Austria mencerahkan laluan masing-masing ke peringkat akhir kejohanan Super League Eropah selepas mengalahkan Hungary dan Austria. Chen Xinhua, pemain kelahiran China yang kini menetap di Yorkshire, menyumbang mata pertama England selepas mengalahkan Zoltan Batorfi 20-22, 21-18 dan 21-13. Bagaimanapun, Batorfi berjaya menebus kehampaan apabila gandingannya dengan Zoltan Varga membenam pasangan England Bradley Billington dan Alex Perry 21-18 dan 22-12. Dan harapan kedua pasukan terletak di bahu perseorangan ketiga mereka. Bagaimanapun, Alan Cook berbaju merah mempamer aksi terbaik untuk mengalahkan Ferenc Pezzi 21-15, 21-19 sekaligus memberi kemenangan kepada England 4 set berbalas 3. Dalam satu lagi perlawanan, juara bertahan Belgium membenam Austria 4-1. Jean-Michel Saif menghasilkan mata pertama Belgium dengan menewaskan Werner Schlegel berpakaian merah 15-21, 21-15 dan 21-16. Thierry Cabrera berpakaian gelap terpaksa berhempas pulas untuk menewaskan Ding Yi 22-20, 14-21 dan 21-19. Saif kemudiannya memastikan kemenangan mutlak Belgium dengan kejayaan ke atas Ding Yi 21-17, 20-18. Belgium 4, Austria 1. Berita itu mengakhiri Buletin Sukan malam ini. Kembali bersama Yusanani dan Dang Surya untuk berita selanjutnya. Bantahan nuklear memuncak, lapangan terbang Tahiti terpaksa ditutup.
Dan pengganas Serbia enggan undur senjata berat dari Sarajevo. Kereta Protonwira 1.8 EXI dipasarkan secara rasmi hari ini. Bagaimanapun tinjauan kami mendapati pengedar kereta belum menerima model berkenaan untuk dipamerkan. Tinjauan kami mendapati hanya 2 unit kereta model terbaru ini dipamerkan di ruang legar Perusahaan Automobil Nasional Berhad Shah Alam, Selangor. Edisi baru Protonwira 1.8 EXI ini merangkumi versi 1.8 EXI sedan manual dan versi 1.8 EXI aerobag automatik. Antara ciri baru ialah kuasa enjin lebih besar dengan kelajuan maksimum 205 km sejam. Perubahan kosmetik ialah pada jerajak penyinarnya, lampu kereta dan hiasan dalaman yang diperbuat daripada bahan fabrik bermutu tinggi. Protonwira 1.8 EXI juga dilengkapi dengan sistem brek ABS yang membolehkannya berhenti dengan stabil. Edisi terbaru ini berharga kira-kira RM73,000 dan hanya 2,500 unit dikeluarkan. Orang ramai berminat untuk menempah keluaran terbaru Proton ini, tetapi bimbang harganya akan meningkat lagi. I think you should stabilize the price for a while. Stabilize, because the national car, you should stabilize it for a while. And I find that a lot of people who has got cars when they sell, they have to make profit out of it and all that. Sementara itu, petang tadi, Proton mengumumkan usaha samanya dengan sebuah kereta mewah Eropah. Pengarah urusan Proton, Datuk Nazmi Saleh berkata, memorandum persefahaman dengan Rover itu ditandatangani tahun lalu. Berdasarkan MOU itu, Proton akan bekerjasama dengan Rover untuk menghasilkan enjin 2 liter. Sehingga kini, Proton hanya menghasilkan kereta 2 liter model perdana yang berenjinkan buatan Mitsubishi. Harga saham ditutup rendah berikutan kegiatan jualan oleh pelabur. Indeks komposit jatuh 8.27 mata untuk ditutup kepada 983.88. Indeks perusahaan menjunam 15.30 mata kepada 1,810.91. Hampir 93 juta saham bernilai RM494 juta diniagakan. Pada penutup, 45 saham untung berbanding 470 rugi dan 61 lagi tidak berubah. Di pasaran mata wang, ringgit ditutup lebih tinggi berbanding dolar Amerika. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang asing. Hanoi masih mahu berbincang dengan Kuala Lumpur mengenai usaha penghantaran pulang semua orang hanyut Vietnam menjelang akhir tahun ini. Menteri Luar Datuk Abdullah Ahmad Badawi berkata, walaupun Kuala Lumpur sedia berbincang, tarikh untuk menghantar pulang orang hanyut terbabit tidak akan diubah. Datuk Abdullah berkata demikian selepas mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Vietnam di Ibu Negara petang tadi. Beliau menjelaskan Kuala Lumpur peka terhadap masalah Hanoi, tetapi pendirian Malaysia berhubung orang hanyut jelas. They are receiving the return is not only from Malaysia, they are also returning from others. So, but on as far as Malaysia is concerned, we have a particular program that we would like to send them back by the end of the year. Menteri Luar Vietnam Nguyen Man Cham berkata Hanoi masih mengkaji cadangan Kuala Lumpur dan mahu mengadakan perbincangan.
ASEAN bersetuju mewujudkan dasar langit terbuka bagi membolehkan lebih banyak penerbangan antara ASEAN. Ini dinyatakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafidah Aziz di Bandar Seri Begawan, Brunei. Persetujuan dicapai di mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN yang tamat bersidang hari ini. Katanya selain dasar langit terbuka, lain-lain perkara dipersetujui termasuk menyenaraikan barangan yang boleh diturunkan tarifnya pada tahap sifar menjelang tahun 2000. Datuk Seri Rafidah menambah, mesyuarat juga bersetuju merangka perjanjian mengenai perkhidmatan dan hak mencipta. Ini ialah dari segi perbincangan awalan bersekitar kepada sejauh manakah kita boleh wujudkan kerjasama di kalangan sistem penerbangan negara-negara ASEAN yang membolehkan kita memperbanyakkan penerbangan antara negara-negara ASEAN dan antara lapangan-lapangan penerbangan ASEAN. Di Kuala Lumpur, lebih 50 perwakilan daripada 14 pertubuhan bukan kerajaan turut membantah ujian nuklear Perancis. Mereka menghantar surat bantahan kepada Presiden Perancis Jacques Chirac melalui kedutaan negara itu di ibu negara. Mereka berhimpun di hadapan kedutaan Perancis pukul 2 petang tadi. Pelbagai poster dan spanduk dibawa sebagai menyatakan bantahan. Pada awalnya hanya seorang wakil dibenar berjumpa setiausaha utama kedutaan, Philip Trouquet. Bagaimanapun setengah jam kemudian, Ketua Perwakilan juga Presiden Persatuan Pengamal Perubatan Malaysia, MMA, Datuk Dr. R.S. McCoy memasuki bangunan kedutaan diiringi 4 wakil lain. Pertemuan berakhir 15 minit kemudian. Menurut Dr. McCoy, Trouquet tidak memberi sebarang kenyataan dalam pertemuan itu. We expressed our displeasure and disappointment at the French nuclear test yesterday. And of course the first secretary of the French embassy here, being a French diplomat, said that he had no comments to make. But I told him that we'll be back if the French test again. And we will continue protesting. Nuclear testing by France, by China, or by any other of the nuclear weapon states. We must stop nuclear testing. We must abolish nuclear weapons. Pengganas Serbia mendakwa berjaya menembak jatuh sebuah pesawat NATO di ruang udara Sarajevo sebentar tadi. Laporan berita Tanyuk menyebut tembakan meriam itu datang dari ibu pejabat tentera pengganas Dihans Piesak. Bagaimanapun, laporan itu disangkal oleh jurucakap NATO di Aviano, Itali. Presiden Rusia Boris Yeltsin pula mengancam memutuskan hubungan dengan NATO berikutan serangan berterusan yang dianggap menyebelahi tentera Islam Bosnia. Petang tadi, Pale di timur Sarajevo menjadi sasaran serangan pesawat NATO. Serangan selama 10 minit itu bermula pukul 3 waktu Malaysia. Pasukan artileri Britain dan Perancis pula membedil kedudukan pengganas Serbia di Gunung Igman selepas pengganas melepaskan tembakan ke arah Sarajevo. Pasukan gerak cepat Perancis dan Britain bersenjatakan meriam 155 mm dan mortar bertindak balas ke atas pengganas Serbia. Pengganas Serbia dilaporkan melepaskan 2 tembakan meriam ke arah jalan utama Sarajevo dari sekitar Gunung Igman. Sementara itu, Washington menafikan dakwaan pemimpin pengganas Radovan Karadzic kononnya mereka telah menamatkan kepungan ke atas Sarajevo. Karadzic juga mendakwa NATO melancarkan serangan ketika pihaknya sedang mengundurkan senjata berat di sekitar bandaraya Bosnia itu. Washington sebaliknya berkata tiada bukti senjata berat pengganas Serbia diundurkan daripada kawasan selamat 20 km dari Sarajevo. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat William Perry berkata serangan udara NATO bertujuan memaksa pengganas Serbia mengundurkan sepenuhnya senjata berat mereka. Dalam pada itu, Amerika Syarikat akan mempengerusikan rundingan damai antara kerajaan Bosnia, Croatia dan Serbia yang akan diadakan di Geneva esok. Amaran Taufan Luis di Puerto Rico ditarik balik selepas taufan itu dilaporkan mula menukar arah. Bagaimanapun, 11 orang dilaporkan terbunuh manakala seorang lagi dikuatiri hilang apabila taufan itu melanda Pulau Antigua dan Barbuda.
Walaupun Puerto Rico terselamat daripada taufan Luis, sekurang-kurangnya 2 penduduk dilaporkan terbunuh akibat ribut dan banjir. Jalan raya di San Juan, ibu negaranya, sepi selepas dilanda angin selaju 100 km sejam. 80,000 penduduk terpaksa bergelap akibat bekalan elektrik terputus, manakala 18,000 lagi masih berada di penempatan sementara. Sebelum itu, taufan ini melanda beberapa kepulauan lain di Caribbean. Walaupun taufan ini sudah bertukar arah, pihak kaji cuaca memberi amaran ribut tropika mungkin melanda kepulauan berkenaan. Amaran taufan masih berkuat kuasa di Virgin Islands. Taufan Luis kini berada 185 km ke timur laut Puerto Rico. Di Meksiko, rundingan damai masih diteruskan antara kerajaan Meksiko dengan kumpulan pemberontak Zapatista di selatan Chiapas. Kedua pihak mengharapkan kata sepakat dapat dicapai setelah rakyat Meksiko menyokong kumpulan pemberontak itu membentuk sebuah parti politik yang sah dalam pungutan suara bulan lalu. Rundingan sebelumnya ditentang oleh masyarakat Indian setelah calon mereka tewas dalam pemilihan kerusi Dewan Undangan. Bulan lalu, hampir 1 juta rakyat Meksiko menyokong kumpulan pemberontak Zapatista dalam menuntut pemulihan pentadbiran dan sosial negara itu. Isu-isu nasional dijangka akan dibincangkan dalam rundingan ini. Polis Jepun mengemukakan tuduhan membunuh ke atas ketua kumpulan ajaran sesat Aum Shinrikyo Shoko Asahara. Selain didakwa membunuh seorang peguam dan keluarganya, Asahara juga menghadapi dakwaan bertanggungjawab atas serangan gas sarin hingga menyebabkan kematian. Perbicaraan akan bermula 26 Oktober ini. Sementara itu, keadaan cuaca menyulitkan usaha mencari bayi pasangan Sakamoto yang dibunuh 6 tahun lalu. Mayat Sakamoto dan isterinya telah ditemui di kawasan terpencil Pergunungan Niigata. Bekas ahli kumpulan Aum, Kazuaki Okazaki, telah membawa polis ke kubur mangsa. Okazaki ditahan sejurus lepas polis mengenal pasti kedua-dua mayat itu. Pencarian siapa orang kuat Malaysia berakhir. Ketahui siapa orangnya selepas ini. Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar sedar kompaun yang dikenakan terhadap mana-mana pihak yang didapati mencemar sungai terlalu kecil. Sehubungan itu, Menterinya Datuk Lau Heng Ding berkata pihaknya sedang merangka tindakan tegas terhadap mereka yang membuang enap cemar ke sungai. Datuk Lau berkata demikian ketika diminta mengulas kejayaan Jabatan Alam Sekitar semalam mengesan sebuah syarikat membuang enapan minyak dalam operasi 3 jam. Syarikat itu bagaimanapun hanya dikompaunkan RM1,500 atas 3 kesalahan. Kita mengetahui kompaun ini terlalu kecil. Tidak akan menjadi satu amaran yang mencukupi untuk orang-orang yang the potential polluter. Beliau menjamin Akta Kualiti Alam Sekitar yang sedang digubal akan mengenakan jumlah kompaun lebih tinggi. Masih mengenai teknologi, berita harian menjadi akhbar bahasa Malaysia pertama menceburi era teknologi maklumat jaring internet. Sistem ini dihasilkan melalui usaha sama dengan MIMOS. Sistem ini bukan sahaja berfungsi sebagai perpustakaan maklumat, malahan memberi manfaat kepada pembaca luar negara, terutama pelajar tempatan. Ketua Pengarah MIMOS, Dr. Tengku Muhammad Azman berkata, beliau yakin teknologi baru itu dapat mewujudkan masyarakat bermaklumat yang tidak mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Industri muzik Melayu tempatan kini diancam penyakit kasta. Penghibur dan pencipta lagu M. Nasir menyifatkan gejala itu berpunca daripada pengaruh muzik barat. Peminat muzik rhythm and blues seolah-olah menganggap mereka golongan elit, manakala penggemar lagu asli dikelaskan bawahan.
M. Nasir mendakwa muzik Melayu kini terpisah kerana pengaruh besar muzik luar. Muzik Melayu juga tidak mendapat sokongan golongan akademik dalam proses permodernan industri itu. M. Nasir berpendapat gejala itu menyebabkan penggiat seni Melayu kebanyakannya golongan pekerja bawahan yang suka berhibur. Mereka berbakat tetapi tidak mampu menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Golongan karyawan ni mesti jujur. Mesti nak tahu standard mereka. Dia mesti nak tahu kat mana mereka berdiri, tahap mana kebolehan mereka, dan kalau mereka lemah, mereka harus jujur menerima kritik. Pertandingan American Gladiators di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu berjaya menarik lebih 2,000 penonton. Pertandingan semalam dibahagikan kepada 5 kategori iaitu Eliminator, Atlas Shear, Gauntlet, Pursuit dan Duel. Mustafa Husin muncul juara kategori peserta tempatan selepas menewaskan pencabarnya Ahmad Amin Isha. Mustafa, 30 tahun, daripada polis di Raja Malaysia, mengutip 8 mata dengan masa 57 saat, manakala Ahmad Amin hanya mampu mengutip 2 mata. Walaupun sukan ini asing, namun bagi Mustafa, dengan latihan yang cukup, peserta mampu menonjol. Pertandingan ini satu daripada 11 perlawanan yang dijadual berlangsung di seluruh negara. Ia berakhir di Stadium Penampang, Sabah, 8 Oktober ini. Laporan itu tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Dan sebelum berpisah, kami paparkan semula rusuhan di Tahiti.